Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Penawar bagi hati, muka surat 79, baris yang ke-12, baris yang ke-12 daripada bawah. Baris yang ke-12 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Bahagi yang ketiga, bahagi yang ketiga daripada 4 bahagi sabar pada barang yang menyalahi ia akan hawa nafsu, barang yang tiada bersangkut paut dengan ikhtiar hamba, barang yang tiada sangkut paut dengan ikhtiar hamba, tetapi baginya, bagi barang ikhtiar, yakni ikhtiar hamba pada menolaknya, menolak akan barang, tetapi baginya, bagi barang ikhtiar pada menolaknya, menolak akan barang. Tetapi baginya, bagi hamba, tetapi baginya, bagi hamba, tetapi baginya, bagi hamba ikhtiar pada menolaknya, menolak akan barang. Mana contoh barang yang tiada bersangkut paut dengan ikhtiar hamba? Seperti menyakiti akan dia, akan orang yang lain, akan dia, akan hamba. Seperti menyakiti akan dia, akan hamba oleh orang yang lain. Menyakiti ini dengan lidah atau dengan tangan, maka sabar atasnya, maka sabar atasnya, atas barang yang tiada bersangkut paut dengan ikhtiar hamba itu, dengan ketiadaan membalas, dengan ketiadaan membalas. Seperti berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala nasbiranna ala ma azaitumuna. Artinya, dan demi Allah, selagi akan sabar oleh kami. Oleh kami di sini Nabi Ibrahim alaihissalam, atas menyakiti kamu, akan kami, akan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan demi Allah, selagi akan sabar oleh kami, oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, atas menyakiti kamu, akan kami, akan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahagi yang ketiga, barang yang tiada bersangkut paut dengan ikhtiar hamba, barang yang tiada bersangkut paut dengan ikhtiar
ikhtiar hamba. Tetapi bagi hamba ikhtiar pada menolaknya. Ini bahagian yang ketiga daripada 4 bahagian barang yang menyalahi barang akan hawa nafsu. Jadi 4 bahagian ni berkait dengan barang yang menyalahi ia akan hawa nafsu. Contoh di sini menyakiti akan dia oleh orang yang lain. Ini perkara yang menyalahi akan hawa nafsu lah. Menyakiti dengan lidah, dengan perkataan, menyakiti dengan tangan dan juga anggota-anggota yang lain. Jadi menyakiti oleh orang yang lain ini termasuk barang yang menyalahi akan dia oleh hawa nafsu. Nafsu kita tak sukalah. Bila disakiti oleh orang, memang menyalahi ia akan hawa nafsu. Dengan bahawa perkara ni perkara yang tidak disukai oleh hawa nafsu kita. Jadi sabar di sini sabar pada barang yang menyalahi ia akan hawa nafsu. Yang mana terdahulu barang yang bersetuju dengan hawa nafsu. Barang yang bersetuju dengan hawa nafsu, contohnya sihat badan, selamat, kaya, itu barang yang bersetuju dengan hawa nafsu. Nafsu kita sukalah. Sihat badan, nafsu kita suka. Selamat, nafsu kita suka. Kaya, nafsu kita suka. Ni berhajah kepada sabar. Ini berhajah kepada sabar. Sabar dengan bahawa tiada berlebih-lebihan pada bersedak-sedak dan mengikut keinginan nafsu. Kena sabar. Tuan bagi sihat badan, guna sihat badan tu untuk ketaatan, bukan untuk melakukan perkara mengikut keinginan nafsu. Kalau kata kaya, gunakan kekayaan untuk beribadah kepada Allah, bukan gunakan kekayaan untuk mengikuti keinginan hawa nafsu. Jadi sabar pada perkara yang bersetuju dengan hawa nafsu. Itu satu keadaan. Sekarang ni bicara sabar apabila berlaku perkara yang menyalahi akan hawa nafsu. Yang mana dalam kehidupan kita sebagai manusia ni tak lepas 2 situasi ni lah. 2 keadaan ni. Sama ada berlaku atas kita perkara yang disukai oleh nafsu, sihat badan, ataupun berlaku kepada kita perkara yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Contohnya kena sakit apa semua, itu perkara tidak disukai oleh hawa nafsu. Perkara disukai oleh nafsunya kaya, senang. Perkara yang tidak disukai oleh nafsunya susah, miskin. Ini dalam kehidupan kita. Dua-dua situasi, dua-dua keadaan ni, kedua-duanya berhajah kepada sabar. Kedua-duanya berhajah kepada sabar. Sabar sepanjang masa. Jadi sekarang ni nak bicara hak sabar atas barang yang menyalahi akan hawa nafsu. Dia pergi pada 4 bahagian. Bahagian yang pertamanya sabar pada mengerjakan ketaatan. Mengerjakan ketaatan adalah perkara yang barang yang menyalahi akan hawa nafsu lah. Nawak ta'at ni memanglah menyalahi akan hawa nafsu. Nawak ta'at ni pula permulaannya dengan belajar. Belajar pun barang yang menyalahi akan hawa nafsu. Belajar ni satu ketaatan yang sangat besar. Belajar ni satu ketaatan yang amat besar. Jadi nak belajar ni kena sabarlah. Sebab belajar ni barang yang menyalahi ia akan hawa nafsu. Hawa nafsu ni suka dengan tak payah belajar. Pandai ni. Yelah kita bicara bab ketaatan ni, belajar agama. Kalau nak kira lah belajar dunia pun nafsu suka ke?
Nafsu suka duduk saja. Nafsu suka main-main. Nafsu suka menghabiskan masa begitu je. Nafsu tak suka pada belajar. Nak belajar tu kena lawan ke nafsu. Itu belajar ilmu dunia. Kalau ke ilmu dunia ni, matlamat tu matlamat duniawi dah. Belajar dunia, matlamat duniawi, boleh nampak dah. Kalau belajar tinggi, cerah masa depan duniawi, boleh nampak dah. Pun kalau ikut nafsu kok malas belajar. Atau jadi pemalas tu. Jadi nak belajar ilmu dunia yang selaras dengan kalau kita selaras dengan nafsu, dak malas. Kalau ikut nafsunya, itu belajar ilmu dunia. Belajar ilmu dunia hak malas ni, belajar ilmu dunia ni orang belajar belaka, tak ada seorang tak belajar. Belajar ilmu dunia ni semua orang sokong belaka, tak ada orang tak sokong. Semua orang sokong belaka. Ittifaq kita panggil, ittifaq habis. Ittifaq keluarga, ittifaq masyarakat sepakat belajar ilmu dunia ni. Tapi kena lawan hawa nafsu, tak jadi nak belajar juga. Kalau ikut nafsu kok tak ke mana belajar ni. Itu belajar ilmu dunia yang kalau kita kata kok nampak kepentingan dunia tu, hasil dunia nampak. Belajar agama hak ni tak ittifaq ni, tak sepakat. Belajar agama tempelang tu adalah belajar agama sebenar ni. Belajar agama sebenar. Belajar agama tempelang. Mana belajar agama tempelang? Marah dia orang pula kan. Sekolah tu lah. Macam mana orang sekolah? Belajar agama di sekolah adalah mata pelajaran keras. Teras. Orang sekolah teras. Teras dah. Sains matematik teras dah. Belajar agama teras. Gitu. Itu hanya apa? Lesek je. Ada lesek. Lesek tu orang tahu. Lesek je dia ni. Dia layang-layang ke atas gitu je. Dia lesek. Dia nak tutup. Nak tutup dia lesek. Pada lesek orang tahu. Dia nak tutup tu, nampak nak comel sangat, dia pun lesek selapis. Tak dalam lama mana habis dia lesek selapis tu. Tu lesek je, tempelang je. Tu tak ada masalah tu. Nak belajar agama betul-betul, duk pondok betul-betul. Itu ketaatan yang besar tu. Barang yang menyalahi akan hawa nafsu. Nafsu sendiri pun menyalahi, nafsu keluarga pun menyalahi, nafsu masyarakat pun menyalahi. Tu nak kena sabar sangat-sangat. Sabar pada mengerjakan ketaatan. Tapi nak ceritanya, belajar ilmu dunia yang nampak kerjaan dunia pun kena sabar dah. Ni belajar taat pula ilmu agama. Lagilah kena sabar. Bukan kata nak belajar jadi alim ulama, nak belajar wis selesai fardu ain pun jadi satu isu jadinya. Belajar setakat nak wis selesai fardu ain pun jadi isu, jadi balah pulaknya. Belajar fardu ain, macamlah kita dah pandai. Tak apalah kalau pandai, alhamdulillah. Apa masalahnya? Dah duduk ajak sentiasa, duduk hantar pengajian fardu ain, baguslah. Kamu dengar pula sekali lagi, dah kamu pandai dah. Selapis lagi, ulang lagi, bilah. Apa masalah? Apakah kalau kita dah pandai dah fardu ain, orang ajak belajar fardu ain, orang hantar rakaman fardu ain, jadi masalah? Tak ada masalah kalau kita pandai dah. Kalau kita pandai dah ni mudah sangat-sangatnya. Hanya dengar ngulang-ngulang payah apa? Jadi satu masalah. Sebab beranggapan pandai dah lah bagus. Orang ramanya tak pandai tu susah. Dia pandai dah, lagi senang belajar. Dah pandai dah tak mau belajar. Apanya ilmu dunia belajar belah-belah tahun, takkan ilmu fardu ain tak mau ngulang. Tapi sebenarnya cakap gini ni jahil fardu ain. Jahil fardu ain. Dan termasuk orang yang semangat belajar fardu ain pun pernah mengalami situasi yang sama. Orang yang tekun belajar fardu ainnya
Dulu pun dia sama juga sikap dia. Ni pengalaman orang lah. Dia kata saya dulu sikap yang sama. Bila kawan saya terdahulu ajak belajar fardu ain, hantar rakaman fardu ain, dia jadi macam kata kita jahil. Jadi gitu seolah-olahnya. Dia tak puas hati juga. Tapi oleh kerana kawan nak kata macam mana? Turuk Allah. Macam kata kita jahil, bukan, memang jahil sungguh. Mula asal dia anggap macam kawan dia anggap dia jahil. Padahal dia pandai. Dia pandai dah belajar dah agama di sekolah kan, pandai. Jadi seolahnya kawan dia anggap dia jahil walau dia pandai. Tapi oleh kerana kawan punya pasal dengar memang sah jahil fardu ain. Terutama sekali jahil fardu ain akidah balik awal, tak ada benda. Minta maaf lah kalau sekolah dalam bab akidah kena belajar molek kat luar, jangan harap sekolah. Tak lepas. Pekoh wallahu a'lam lah kalau pekoh tu. Kalau pekoh mungkin lah. Kalau akidah minta maaf. Dah. Tak ada. Sekolah tak ada. Tak lepas. Bukan tak ada. Ada. Asas-asas tu ada. Bukan tak ada. Asas ada. Tapi melengkapi tidak. Asas ada. Memang hak tu buat akidah kena tegak tu. Memang tak lepas di sekolah. Asas sahaja. Tak lepas. Tu nak kena sabar dah. Padahal belajar payah apa? Bukan ada bayaran ada apa pun. Tak ada bayaran pun. Macam mana kalau sekali masuk kelas bayar. Kelas ni kan ada kan kelas berbayar. Masuk bilik dalih kelas umum dalih warakamah lah, kelas berbayar. Macam mana nak belajar? Ni kelas free je. Tak ada berbayar pun. Pandai ulang apa masalahnya? Kalau pandai sungguhlah. Yang pertama, sabar atas mengerjakan ketaatan. Yang kedua, sabar atas meninggalkan maksiat. Itu yang kedua. Maksiat perkara yang disukai oleh hawa nafsu. Jadi kena sabar pada meninggalkan segala maksiat. Itu yang kedua. Yang ketiga ni, barang yang tiada bersangkut paut dengan ikhtiar hamba. Ini tak berkait dengan ikhtiar dan usaha daripada pihak hamba, tak ada sangkut paut. Tetapi bagi hamba ikhtiar pada menolaknya, pada menolak barang yang tiada bersangkut paut tadi. Itu yang ketiga. Cuba kita turun ke bawah. Bahagian yang keempat. Bahagian keempat, barang yang tiada masuk ia barang sama sekali di bawah ikhtiar. Barang yang tiada masuk ia barang sama sekali di bawah ikhtiar hamba. Hak yang ketiga ni barang yang tiada bersangkut paut dengan ikhtiar hamba juga. Tetapi bagi hamba ikhtiar pada menolak. Ikhtiar pada menolak. Contohnya menyakiti akan dia oleh orang yang lain. Lepas tu boleh ikhtiar tolak. Tolak macam mana kalau orang kata kita? Tumbuh dah ke macam mana? Bukan gitu dah. Sekarang ni orang menyakiti kita dengan lidah. Macam mana ikhtiar kita nak menolak? Nak ikhtiar macam mana? Atau dengan tangan. Orang nak menyakiti dengan tangan. Macam mana kita ikhtiar untuk menolak? Tepi. Teki. Bukan teki dah. Tepi gitu. Gitulah dah. Dan Nabi faham dulu beza antara yang tiga yang keempat. Bahagian yang keempatnya barang yang tiada masuk ia barang sama sekali di bawah ikhtiar. Barang ni bukan ikhtiar hamba dan hamba tidak ada ikhtiar untuk menolak. Contoh mana? Seperti mati, bukan mati kita ni, mati kekasih, mati orang yang kita kasih, mati mak, mati ayah, mati anak.
Itu sama sekali bukan ikhtiar kita, dan memang kita tak boleh nak tolong. Boleh tolong? Mak nak mati, ayah nak mati, anak boleh tolong? Memang tak boleh tolong. Hak ni sama sekali tiada masuk ia di bawah ikhtiar hamba. Yang ketiga tu barang yang tiada bersangkut dengan ikhtiar hamba juga. Bukan pilihan hamba. Orang menyakiti dengan perkataan, bukan hamba yang memilih. Orang menyakiti dengan tangan, dengan perbuatan, itu bukan di bawah ikhtiar pilihan hamba. Tapi hamba masih lagi boleh ikhtiar untuk menolong. Adapun mati orang yang dikasihi, ada ikhtiar untuk menolong supaya dia tak mati. Tu tak ada. Tiada masuk ia sama sekali di bawah ikhtiar, pilihan dan usaha hamba. Adapun yang pertama, mengerjakan taat. Yang kedua, meninggalkan segala maksiat. Kedua-dua tu, hak tu bersangkut paut dengan ikhtiar hamba. Mengerjakan taat, meninggalkan maksiat, itu barang yang bersangkut paut dengan ikhtiar hamba. Hamba yang memilih dan melakukan ketaatan, hamba yang memilih dan melakukan dengan bahu meninggalkan maksiat. Ada ni. Yang pertama, kedua, itu barang yang bersangkut paut dengan ikhtiar dan kasab, usaha hamba. Hak yang ketiga, tiada bersangkut paut dengan ikhtiar hamba, tetapi hamba boleh ada ikhtiar pada menolong. Yang keempat, tidak ada sangkut paut langsung dengan ikhtiar hamba. Hamba tak boleh nak tolak, seperti mati orang yang dikasihi. Jadi hak mengerjakan taat, meninggalkan maksiat, itu barang yang hamba pilih sendiri. Maka barang yang hamba pilih sendiri ni, nak sabar dia, dia ringan sikit nak banding dengan yang tiga dan keempat. Macam mana nak sabar atas mengerjakan taat? Lah taat kita yang pilih kan? Sabarlah. Macam mana sabar ketika meninggalkan maksiat? Kita yang memilih untuk meninggalkan maksiat. Sabarlah. Hak yang ketiga ni, ni bukan ikhtiar pilihan kita. Yang keempat, langsung tidak berkait dengan ikhtiar kita sebagai hamba. Tiga keempat ni, ni sabar dia lebih berat. Sabar dia lebih berat, lebih sukar. Sebab yang tiga keempat bukan ikhtiar hamba. Yang kedua, sabar atas mengerjakan taat. Sabar. Nak buat taat kena buat molek. Nak buat taat permulaan kena sabar. Biarlah kita buat tu betul-betul hati ikhlas. Dah kita pilih nak buat taat kan? Sabarlah. Hati pun jagalah, kita pilih. Tengah-tengah buat taat tu, sabar, buat dengan sempurna. Zahir kena comel, batin kena comel. Sabar, kena jaga molek. Tahan hati molek. Dalam buat ibadah, tengah-tengah buat, jangan buat malah, jangan buat cara cincai, buat comel-comel. Sabarlah. Ringan sikit. Kamu yang pilih nak buat taat kan? Sendiri pilih nak buat taat, buat-buatlah molek. Sabarlah. Ringan. Ada ni. Lepas dah siap dah buat ketaatan, kita pilih nak buat taat. Kenapa? Nak jadi bekal akhirat. Nafsu tak suka taat, nafsu tak suka, tapi kita pilih nak buat taat juga. Sebab apa? Sebab kita nak bekal akhirat. Lepas siap dah buat taat, jangan bercerita kat orang lah, utuh pahala akhirat kita tu. Tu pun berat dah nak sabar, tapi ringan nak banding tiga keempat ni. Tiga keempat ni berkait tidak berkait dengan ikhtiar kita. Tiba-tiba orang kata kita, orang buat nanya kita, itu bukan pilihan kita. Itu bukan pilihan kita. Ada ni.
Tu lagilah ni nak sabar tu berat. Bukan kita memilih. Walaupun mengerjakan taat, walaupun meninggalkan maksiat, perkara yang menyalahi akal nafsu, tapi kita yang pilih. Tamu turut nafsu, kita nak buat taat. Tamu turut nafsu yang suka pada maksiat, kita tinggal maksiat. Kita yang pilih. Bila kita pilih, sabarlah. Mana apa tu? Lebih ringan. Nanti dia akan bicara lah. Sabar atas ketaatan 300 darajah. Sabar atas meninggalkan maksiat 600 darajah. Sabar yang 3 ke 4 ni 900 darajah. Taat kita yang pilih nak buat, ikhtiar nak buat. Lepas tu buat pula nak buat lebih kurang. Kalau kita kata mu nak buat kan buat molek lah. Mana kalau tidak tak usah buat lah. Tak ada lah kata tak usah buat tu. Kena buat lah taat. Sabar molek lah. Sebab kita pilih nak buat taat. Pilihan kita. Meninggalkan maksiat, pilihan kita. Meninggalkan maksiat, pilihan kita. Sabarlah. Hak ni hak barang yang tiada bersangkut paut dengan ikhtiar hamba. Tetapi bagi hamba ikhtiar pada menolaknya. Yang keempat di bawah barang yang tiada masuk ia sama sekali buat ikhtiar. Mana hamba bukan ikhtiar hamba, dan hamba tak boleh nak tolong. Contohnya mati kekasih, dan binasa harta dan segala balak, kena ribut, kena banjir. Itu bukan ikhtiar hamba. Hamba tak boleh nak tolong. Ribut, banjir boleh. Ada teknologi boleh halang ribut, boleh halang banjir. Nampak macam mana? Nak halang banjir. Lepas tu halang banjir, biar banjir turun tempat lain. Gitu orang lain pula buat teknologi pula tau. Biar banjir turun tempat kita pula bukan? Tak ada. Itu tak ada ikhtiar hamba. Semata-mata kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu balak. Kena sabar. Atas balak ujian daripada Allah. Ni lebih sukar sebab barang yang menyalahi hawa nafsu serta tidak bersangkut paut langsung dengan ikhtiar hamba, semata-mata qada Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata qada Allah. Adapun mengerjakan ketaatan, meninggalkan maksiat, barang yang menyalahi akal nafsu, tetapi hamba sendiri yang memilih dan berusaha mengerjakan ketaatan dan meninggalkan maksiat. Ikhtiar hamba sendiri. Sabarlah sebab hamba yang memilih untuk mengerjakan taat dan meninggalkan segala maksiat. Ini bicara zahir belaka lah ni. Bicara bab pegangan waktu tetap dah tu. Bicara bab pegangan waktu tetap dah. Hamba memilih sendiri untuk mengerjakan ketaatan. Hamba memilih sendiri untuk meninggalkan maksiat secara mutlak pada zahir. Secara mutlak, semata-mata hamba memilih, semata-mata hamba berusaha mengerjakan taat, meninggalkan maksiat, semata-mata hamba pada zahir. Pada batin hakiki, balik pada rukun iman yang ke-6. Itu bab pegangan. Kalau kita pergi pada bicara ni kok, tak jalan kitab kita malam ni. Tak jalan kitab pernah bagi hati lah. Dan sekarang ni, ketiga keempat ni dikaitkan dengan ikhtiar hamba. Yang pertama kedua dia tak cerita. Pertama kedua tu adalah barang yang dibawa ikhtiar hamba. Tak, nak belajar, nak semayang, bukan kita pilih. Kita pilih. Meninggalkan maksiat, bukan kita pilih. Kita boleh
pilih belajar, pilih tak mau belajar, pilih semayang, pilih tak mau semayang, meninggalkan maksiat, buat maksiat. Kita boleh pilih. Sekarang ni nak pergi masjid pun boleh, nak pergi mana, nak pergi patah pun boleh. Patah nak pergi malam-malam dah khusus hujang ni. Contoh pun yang dah sabar lah. Lain daripada masjid ladang, pergi beli tau. Nak pergi masjid ladang pun boleh, nak pergi beli pun boleh. Kita memilih sebebas-bebasnya, tidak dipaksa-paksa, tidak ditolak-tolak. Kita pula steering kan, pergilah pak beli. Pergi pak beli boleh, main masjid boleh. Kita memilih untuk main masjid, solat berjemaah, buat taat, belajar fardu ain, buat taat. Kita yang memilih. Kita boleh pilih kod lain, tapi kita pilih nak pergi masjid. Itu pilihan kita. Pilihan kita. Sebebas-bebasnya pilihan kita hanya pada zahir. Macam mana pada zahir kita? Kita bebas tak memilih? Kita bebas nak duduk rumah boleh. Duduk rumah boleh. Tengok TV ke, berehat ke, sehari letih dah kerja, boleh pilih ada apa-apa. Kita bebas memilih pada zahir. Batin hakikinya sekalian qada qada atau akidah. Ni memang kena atur molek lah. Sebab bila timbul bab itiak usaha apa semua, nampak sangat lah macam-macam mana pahaman-pahaman yang salah, keluar pahaman pegangan yang salah. Kita cakap macam tadi, tu cakap mengerjakan taat, meninggalkan maksiat, pilihan hamba. Yang ketiga ni tiada sangkut paut dengan pilihan hamba. Hamba cuma boleh memilih untuk menolong. Yang keempat tu langsung tidak masuk di bawah pilihan hamba. Mati orang yang dikasihi, binasa harta, bukan pilihan hamba. Segala balak, turun balak. Sekarang lah, sekarang tak ada lah banjir pun semua. Kalau air naik, banjir besar, tidak ada masuk sama sekali di bawah ikhtiar pilihan hamba. Ni kita cakap ni, mengerjakan taat pilihan hamba, meninggalkan maksiat pilihan hamba. Tapi pegangan macam mana? Pegangan tu cakap okey lah, samalah kita bicara. Pegangan macam ni cakap zahir ni, cakap asbab. Pegangan macam mana? Sama juga orang bercakap, pilihan hamba, perbuatan hamba, tapi bersekali ataupun duduk di bawah ikhtiar pilihan Allah dan perbuatan Allah. Itu satu ayat juga. Pilihan hamba, perbuatan hamba bersekali dengan qada qada. Senang qada qada kan? Qada pilihan Allah. Pilihan qada ni ketentuan Allah, pilihan Allah, ketetapan daripada Allah, keputusan daripada Allah, hukuman daripada Allah. Boleh letak belakang qada ni. Jadi perekahnya qada qada, perekah qadar perbuatan Allah. Sekarang ni ikhtiar hamba, usaha hamba, duduk di bawah qada qada, bersekali dengan qada qada. Okey, tak ada apa ayat tu. Ada. Tapi yang saya sebut tadi, mengerjakan taat ikhtiar hamba, meninggalkan maksiat ikhtiar hamba. Berarti setakat tu pun tak apa. Setakat tu pun tak apa. Pegangan kita kan Tuhan belaka, tu nak gerak dah. Tambah molek laginya, nampak molek lagi. Yelah pilihan hamba, perbuatan hamba, tapi duduk di bawah qada qada. Pun kena halusi pula. Ada kata bersekali dengan qada qada, ada kata duduk di bawah qada qada, ada kata terkandung di bawah qada qada. Guna ayat apa pun, tak sebut qada qada pun, pegangan tetap dah. Mengerjakan taat, meninggalkan maksiat, ikhtiar hamba,
Yang ketiga ni bukan ikhtiar hamba, tapi hamba ada ikhtiar untuk menolak. Yang keempat, tak ada, tak masuk ke ikhtiar hamba, tak ada masuk ke ikhtiar hamba semata-mata. Jadi yang mengerjakan taat ikhtiar hamba, meninggalkan maksiat ikhtiar hamba. Berarti setakat tu okey, tak ada apa-apa. Tekanlah bab akidah. Ni kita pernah bagi hati, kita tasawuf nombor 3. Orang belajar tasawuf nombor 3, orang belajar fiqh nombor 2, hak nombor 1 tu mesti ke mana? Cerita dah nombor 1 tu. Kalau bicara nombor 2 pula, lagilah. Tak ada langsung kodok-kodok. Makhluk semata-mata. Hak nombor hak kita nombor 2, kita fiqh. Hak kita lepas isyak ni fiqh. Tak ada makhluk semata-mata. Tak makhluk. Air pula begitu begini, jadi gitu, jadi gini. Ada tak Allah buat? Tak ada, sepatutnya pun Allah buat. Hak kita baca kitab Fathul Mu'in itu, berapa tahun dah? Ada tak situ? Biiznillah, biqada'illah, ada? Ada? Mana ada? Tak ada Semuanya makhluk belaka. Apakah kegunaan air? Untuk mengangkat hadas, untuk menyucikan najis. Air makhluk, air bekas nak cerita pula. Air comel-comel, masuk sesuatu lah, tak kira lah. Daun kayu ke, buah ke, apa mudah masuk, merubah air. Apa yang merubah air? Sesuatu tu lah. Sesuatu tu Tuhan ke boleh merubah air? Makhluk mana boleh bekas? Tapi kita yang kedua, kita fiqh. Kita yang ketiga tasawuf, kita yang kedua tak fiqh. Tak ada setuh pun qada Allah Tapi dah cerita dah, pegangan tetap dah. Nanti masuk tajuk istinja. Istinja dengan apa? Air lah. Istinja dengan apa? Batu lah, sebab dia kasar, dia boleh menghilangkan najis. Air boleh menghilangkan najis, batu boleh menghilangkan najis. Air makhluk, batu makhluk tak boleh bekas. Mana ada kotak-kotak situnya? Tak setuh situ. Tak ada. Tapi pegangan, orang belajar kitab yang kedua, kitab fiqh, kitab yang pertama tauhid, pasti ke mana? Gitu je lah. Kalau belajar ikut aturan lah, belajar ikut aturan. Nanti bicara bab menutupi aurah dengan pakaian. Pakaian boleh menutupi aurah. Ni kita ni sekarang semayang dalam keadaan aurah kita ditutup dengan pakaian. Syarat untuk sah semayang ni ditutup oleh pakaian. Sah semayang kita. Tertutupnya aurah kita, pakaian buat ke Allah buat? Allah buat, bukan pakaian. Kalau betul-betul berpegang dengan akidah, semata-mata zat pakaian, diri pakaian yang menutupi aurah, yang tidak ada kaitan pun dengan qada dan qadar Allah, tapi ijma' ulama, imam tidak sah. Semayang pun tidak sah. Puasa zakat haji pun tidak sah. Kalau berpegang semata-mata zat diri pakaian itulah yang menutupi aurah, yang tidak ada kaitan dengan kudrah dan iradah Allah, tapi ijma' ulama. Tapi kita fiqh pakaian lah. Kalau berpegang diri pakaian di kafir, kenapa kita fiqh nak cerita? Kita fiqh cerita zahir, cerita asbab. Dah hakikat pegangan, itu dalam ilmu tauhid. Ni pula ilmu yang ketiga pula ni, ilmu tasawuf. Tauhid comel, fiqh comel, tak cerita dah. Mana kalau kita cerita setakat pilihan hamba mengerjakan taat dan meninggalkan maksiat, berarti setakat tu pun apa dah. Tapi comel ni cerita pula bersekali lah, duduk di bawah qada lah. Apa makna bersekali? Berkongsi. Apa makna bersekali? Hamba memilih sebagaimana pilihan Allah. Hamba memilih sebagaimana pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Tiadalah kamu memilih melainkan barang yang memilih oleh Allah, oleh Tuhan bagi sekalian alam. Apa yang kamu pilih, itulah
qada Allah. Apa yang kamu pilih itulah qada Allah. Apa yang kamu pilih. Tak apalah, pilihan hamba ni adalah qada Allah. Saat berlaku pilihan tu, siapa yang buat? Bersekali dengan perbuatan Allah, duduk pada perbuatan Allah. Memilih itu sebagaimana Allah kehendak pada azal. Berlakunya pilihan. Hamba buat ke Allah yang buat? Duduk bawah qadar kan? Allah yang buat. Baru tu. Sebab dia ada dua situ. Hamba memilih sebagaimana qada Allah pada azal. Berlaku pilihan hamba ni, hati buat ke Allah buat? Qadar perbuatan Allah, keesaan Allah pada perbuatan. Hak qada mudah je, sebab qada tu siap dah. Qada pada azal tu siap dah. Jadi apa yang kita pilih? Kita pilih nak mengerjakan taat, kita pilih nak meninggalkan maksiat. Itulah qada Allah pada azal. Hamba akan memilih mengerjakan taat, hamba akan memilih meninggalkan maksiat. Itu qada Allah pada azal. Sekarang ni yang kedua, hatu azali. Berlakunya hati memilih mengerjakan taat, meninggalkan maksiat. Perbuatan Allah ke perbuatan hamba? Qadar perbuatan Allah. Itu baru tu. Itu memilih. Lepas tu hamba pun berusaha memilih. Lepas tu hamba pun mengerjakan taat, hamba pun datang masjid, berjemaah, belajar agama. Datang masjid, belajar agama tu, gerak usaha hamba tu sebagaimana Allah qada pada azal. Yang kedua, gerak diam hamba datang ke masjid ni, belajar, berjemaah dan belajar ni, perbuatan siapa? Dah kata duduk bawah qadar Allah. Perbuatan Allah. Perbuatan hamba lah, tapi duduk bawah perbuatan Allah. Kalau perbuatan hamba mutlak, perbuatan Allah duduk mana? Kosi pula. Kena berlalu pula situ. Tak kena gaya dia faham kosi. Perbuatan hamba lah, sebab Allah letak dah ketenaga pada hamba. Dengan tenaga itulah hamba pun mengerjakan taat. Dengan tenaga itulah hamba pun meninggalkan maksiat. Itu qadar lalu dah pula. Qadariyah. Allah letak kudrah pada hamba. Kudrah pada hamba lah yang berusaha mengerjakan ketaatan, berusaha meninggalkan kemaksiatan. Itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Maknanya kalau kita tak sebut pun bersekali ataupun duk bawah qada pilihan kita ni, kalau faham daripada awal, comel lalu dah. Kalau pun tak sebut pilihan hamba bersekali dengan qadar, pilihan hamba duduk di bawah qadar, tak sebut pun tak apa. Kita bicara ilmu tauhid, kita perinci lah. Ni bicara ilmu tasawuf, kita dah ayat dah tu. Kita hanya sebut mengerjakan taat, pilihan hamba, meninggalkan segala maksiat, pilihan hamba. Ayat 3 ke 4 ni bukan pilihan hamba. Waktu gitu. Lepas tu pilihan hamba duduk mana? Tak sudah bicara lah waktunya. Naik setangga lagi, nampak comel bersekali dengan qada. Pilihan hamba tu duduk bawah qada. Lagi comel. Tapi betul ke tak apa yang dipahami? Betul ke tak apa yang dipahami? Waktu hak penting kan? Bila dia perici je, tak betul, kena. Itulah kadang-kadang sebut comel lah, biiznillah. Kita pun sebut biiznillah, dengan izin Allah. Allah mengizinkan. Allah buat ke tak? Allah tak buat. Allah mengizinkan. Allah tak sekat, Allah tak halang. Kalau Allah sekat, Allah halang, tak dibuat. Izin bukan Allah buat. Allah membenarkan, Allah membiarkan. Sebab di sesuatu tu Allah letak dah dia punya keupayaan. Bukan Allah jadikan kosong. Allah jadikan makhluk ni tak kosong. Allah jadikan manusia, Allah letak IQ. Allah jadikan manusia, Allah letak tenaga. Allah jadikan manusia, Allah letak deria penglihatan, deria pendengaran, deria bau, deria rasa, deria segala. Allah letak belaka dah pada diri hamba manusia sebaik-baik kejadian. Lepas tu apabila hamba melakukan apa-apa perkara,
Mata melihat, telinga mendengar apa-apa perkara hamba sendiri dengan izin Allah. Allah Ta'ala. Tapi bukan Allah yang buat. Ni kadang-kadang. Jadi cakap separuh pun, cakap sebab semata-mata pun tak ada apa-apa pun. Orang kata pekoh tu lah. Pekoh asbab semata-mata. Tak ada pun siapa ke habis kitab Fathul Mu'in tu. Bila nak habis kitab Fathul Mu'in, cerita lah habis kita dulu. Tapi di situ dalam tu sudah jumpa lah. Tak ada. Kodak-kodak tak ada dalam tu. Semata-mata makhluk. Semata-mata asbab. Semata-mata makhluk. Semata-mata asbab. Tuak jadi cuka dengan sendiri. Tuak jadi cuka sebab ubuh obat. Itu bicara dahulu. Kalau bicara bab sembelihan pula. Nak sembelih ni pisau kena tajam. Sebab apa? Barulah tidak menyakiti binatang. Oh, pisau. Mana kodak-kodak? Memang tak ada. Saya dah cari lah. Cerita asbab semata-mata tak ada salah pun. Akidah tu tak ada. Macam cakapan harian kita tu lah. Asbab semata-mata. Tak ada apa-apa pun. Tak ada apa-apa pun. Pergi pegangan, kemah. Tapi kalau pegangan tak betul, cakap molek pun tak betul juga. Cakap molek tu dengan izin Allah, alhamdulillah, dengan izin Allah. Comel tu kan. Alhamdulillah dengan izin Allah. Saya pernah jumpa sekali orang tua belajar agama. Dia cerita alhamdulillah dengan izin Allah, sejak saya makan ubat tu jadi sihat, boleh belajar, boleh buat amal. Okey, dengan izin Allah. Kalau dia tak sebut izin Allah pun, saya tak akan komplain apa-apa. Allah ustaz, obat tu mahal ustaz. Contohlah, doktor pakar harga mahal, makan obat tu kok penyakit macam cabut buang gitu je. Kalau cakap gitu pun, saya tak akan kata apa pun. Tak kata apa pun. Dapat mahal kan? Doktor pakar, dia kata penyakit cabut buang je. Cakap mana pun, cakap asbab. Ni dak ni cakap comel ni. Alhamdulillah dengan izin Allah. Semenjak makan ubat tu jadi sembuh. Okey? Ditambah pula Allah mengizinkan kandungan pada obat tu menyihatkan saya cari penyakit pula dah. Allah menyembuh, Allah menyihat ke obat tu. Obat pun mari daripada Allah juga, sebab dia obat tu ada kandungan tu Allah yang bubuh. Yelah masa jadi sihat sembuh tu Allah buat ke kandungan tu buat? Kandungan tu buat dengan izin Allah, dengan bahawa Allah tak sekat. Tapi Allah buat ke Allah tak buat? Tu kan mutasi pada perbuatan. Tu syirik gitu. Khilaf kafir ataupun dosa besar. Dan ni orang cakap comel ni. Orang yang belajar dah ni. Kata tak sandar kepada kodak-kodak pun tak akan kata apa. Pegangan comel. Ni comel lagi ni. Alhamdulillah satu dah. Dengan izin Allah sandar ke Tuhan. Tiba-tiba bukan Tuhan buat. Allah mengizinkan dengan Allah tidak menyekat, Allah tidak menghalang. Kata kok mana pula. Tapi pahaman sama ni banyak. Sebab Allah jadi dah sesuatu pada makhluk. Allah tak jadikan makhluk tu kosong. Sebab obat lain, kandungan obat pun lain, obat pun macam-macam, bentuk serupa, bulat lepeh tapi kandungan berbeza. Bukan benda yang kosong. Allah jadi dah kandungan. Lepas tu kandungan lah yang pula berperanan. Barulah apa yang telah jadikan bermanfaat, tidak sia-sia. Ni Allah jadikan segala-gala pada tubuh hamba. Saat berlaku Allah juga buat. Bukan sesuatu di hamba yang buat. Apa? Jadi Allah sibuk ke kalau gitu? Jadi macam tak bermanfaat, tak berfaedah lah sesuatu yang Allah jadi pada hamba. Dia kira tu. Jadi bergunanya apa yang Allah jadikan pada kita ni, berguna je IQ, bergunanya tenaga, memilih hamba sendiri dengan izin Allah. Tapi bukan Allah. Berusaha hamba sendiri dengan izin Allah. Tapi bukan Allah. Izin Allah apa? Allah membenarkan, Allah membiarkan ni. Kalau Tuhan letak pada kita ni, IQ ke tenaga ke berperanan. Allah tak sekat. Kalau sekat tak jadi peranan juga. Dia masuk di situ. Ni sekarang fahaman gini kena-kena ada tempat ambilan. Faham? Gini mari daripada pegangan orang begian. Baru tahu. Bertambah nyata ni fahaman yang terpesong ni.
Tapi alhamdulillah lah di kalangan yang berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni, dia ambil tahu, respon, ambil tahu. Tapi di kalangan orang-orang yang ternama belum ada respon lagi. Kita nak respon daripada orang-orang yang ranking tinggi. Kita nak respon daripada orang-orang yang ranking tinggi. Kenapa orang ranking tinggi belum respon? Orang ranking pertengahan baru responnya. Orang ranking tinggi duduk mana? Kena-kena kadang-kadang ada juga orang ranking tingginya pegangan begitulah juganya. Nak bunyi macam mana? Nah, gitulah juganya orang ranking tinggi. Akhirnya timbullah orang rakamah lama. Orang ranking ni ning bawakan dia. Super je tengok tadinya. Pilihan hamba sendiri. Allah mengetahui, Allah melihat, bukan qada-qadanya. Keluar. Hak mengaku ahli sunnah pun bukan ahli sunnah. Nak moleknya orang ranking tinggi itulah yang tegah dalam perkara ni, sebab mereka lebih ramai yang mengikuti dan mereka lebih dipercayai. Orang hak ranking tinggi, mereka ni lebih ramai orang ikuti dan mereka lebih dipercayai. Orang ranking pertengah, ranking bawah ni ialah orang hak dengar tak ramai. Kadang-kadang orang percaya tak percaya. Itu perlu pada orang ranking tinggi tu yang mengaku ahli sunnah wal jamaah. Tiba-tiba terkadang ada juga hak mengaku ahli sunnah wal jamaah tapi pegangan bukan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita ni macam sebut tadilah, masuk dalam bab ni tak jalan kita. Jadi bahagi yang ketiga ni kita baca semula minggu depan. Bahagi yang ketiga dan bahagi yang keempat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahmina famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.